Assalamualaikum. Selamat pagi. Baiklah murid-murid, seperti yang telah cikgu maklumkan pada PDPR yang lepas, pada kali ini cikgu akan kongsikan perincian bagaimana menghasilkan folio kajian kes sejarah tahun 5. Kita akan tengok satu per satu, iaitu kita akan tengok yang pertama, tajuk iaitu muka depan. Kemudian cikgu selitkan sedikit penghargaan. Kita mestilah menghargai siapa yang telah kita rujuk dan tanya. Siapa yang bantu kita menghasilkan folio kajian kes sejarah ini. Kita perlu nyatakan penghargaan. Kalau awak perasan dalam setiap buku mesti ada bahagian penghargaan. Betul atau tidak? Jadi kita perlu berterima kasih kepada sesiapa sahaja yang membantu kita untuk menghasilkan folio kajian kes sejarah tahun 5. Baik, yang kedua yang perlu ada dalam folio seperti yang cikgu dah maklumkan pada sesi PDPR yang lepas, iaitu penyataan masalah. Yang ketiga, objektif kajian. Dan yang keempat, kaedah kajian. Jom kita tengok satu demi satu. Baiklah murid-murid, ini dia contoh muka depan yang telah cikgu letak dalam Telegram, grup Telegram kelas kita untuk sejarah. Okey, ini contoh muka depan. Cikgu dah ada sediakan logo, nama sekolah, kemudian tajuk folio kajian kes sejarah, tajuknya Pahlawan Kebanggaanku. Rentap. Murid ini memilih rentap. Ini gambar ini cikgu ambil dari internet, letak di sini. Awak boleh buat lebih kreatif daripada cikgu, tapi semua tajuk-tajuk ini mesti ada lah. Okey, pahlawan yang cikgu pilih contohnya lah rentap. Ini disediakan oleh Hayden Chatpoh. Ini cikgu ambil contoh nama Hayden. Minta kebenaran Hayden. Hayden Chatpoh tahun 5B. Tulis macam ini saja. Disediakan oleh Hayden Chatpoh tahun 5B. Seterusnya, penghargaan. Ini contoh ayat yang cikgu telah gariskan. Awak boleh bina ayat yang lebih gramatis, lebih sedap lagi didengar. Okay, contoh macam ini ya. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana saya. Bagi yang bukan Islam, awak boleh tukarlah ini. Untuk yang Islam boleh guna Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana saya telah berjaya menyiapkan folio kajian kes sejarah tahun 5 seperti yang telah diamanahkan kepada saya. Saya telah mendapat banyak pengajaran dan boleh mengenali tokoh-tokoh perjuangan secara lebih mendalam lagi. Peringkat kedua, saya amat berterima kasih kepada Cikgu Muzalfah. Sekarang ni kepada cikgu lah. Kalau murid-murid lain, boleh guna nama cikgu sendirilah. Guru mata pelajaran sejarah atas bimbingan dan tunjuk ajar bagi menghasilkan folio ini. Saya turut berterima kasih kepada ibu dan bapa saya yang sentiasa memberi sokongan dan kata semangat untuk menyiapkan folio ini dengan jayanya. Ini paling ringkas dah cikgu buat ni. Okey, kepada cikgu, kepada ibu bapa. Mungkin awak boleh anda ada merujuk guru lain, boleh nyatakan juga di sini. Tak semestinya guru mata pelajaran sejarah, boleh rujuk guru sejarah kelas lain. Okey, seterusnya, baiklah murid, yang kedua, penyataan masalah. Negara kita pernah dijajah dan diduduki oleh beberapa kuasa asing pada suatu ketika dahulu. Maaf sini ya, huruf besar tiba-tiba ni. Ni ada kesalahan type cikgu lah. Antara kuasa asing yang telah menjajah tanah Melayu termasuklah siapa, dan siapa. Ada 4 kuasa asing. Sabah dan Sarawak pula telah dijajah oleh siapa dan siapa. Kedatangan kuasa asing untuk menjajah tanah Melayu mencetuskan penentangan penduduk tempatan. Antaranya termasuklah siapa? Dinaning
tetap di mana dan antonim di mana. Tadi penerangan cikgu sebelum ini, cikgu kata apa? Salin sahaja kedatangan yang ada dalam buku teks. Ini untuk laporan, anda tambah baik seperti ini. Seperti cikgu telah gariskan dalam contoh ini ya. Anda boleh buat macam ini. Tadi yang dalam buku teks hanya ini kan penyataan masalahnya. Kedatangan kuasa asing untuk menjajah tanah Melayu mencetuskan penentangan penduduk tempatan. Kalau nak salin ini sahaja, sangat pendek dan ringkas. Ini cikgu tolong anda, cuma anda perlu isi ini berdasarkan pengetahuan dan apa yang telah kita belajar. Semua ada dalam buku teks, jangan risau. Anda boleh rujuk dari sana. Boleh tanya cikgu juga kalau kurang pasti. Baik. Pada minggu ini, anda juga perlu menghasilkan objektif kajian. Objektif ni mudah sahaja. Awak ambil sahaja yang ada dalam buku teks tu, salin semula. Menyatakan tokoh dan sebab penentangan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing, menghuraikan peristiwa penentangan, menghuraikan kesan dan pengajaran terhadap peristiwa penentangan. Ini 3 objektif kajian kes kita. Salin sahaja. Jangan lupa letak nombor 3 supaya awak tahu susunan laporan kajian awak nanti. Baiklah murid-murid, ini yang terakhir untuk minggu ini, iaitu kaedah kajian. Seperti yang cikgu dah maklumkan tadi, jangan letak secara catatan saya 1 bertulis, 2 lisan. Tak boleh. Ini cikgu dah bagi garis panduan ayat, jadi awak bina seperti ini. Ini contoh, awak boleh tambah baik lagi ayat cikgu. Boleh, silakan. Untuk menghasilkan folio kajian kes ini, saya telah menggunakan kaedah kajian secara bertulis dan secara lisan. Ini perenggan pertama. Saya telah menyediakan beberapa soalan untuk ditanya seperti di bawah. Bermaksud awak kena buat betul-betul lah ni soalan dia. Bukan buat olok-olok. Apa soalan dia? Contohnya awak ada 2 soalan. Buatlah 2 soalan. Kalau awak ada 3 soalan, buatlah 3 soalan dan seterusnya. Ini secara bertulis. Saya juga telah bertanya kepada Cikgu Muzalfah, guru mata pelajaran sejarah bagi kelas saya. Ini kalau awak tanya cikgu lah. Secara lisan. Selain itu, saya bertanya kepada siapa lagi yang awak tanya. Boleh isi ruang ini. Macam awak bina karangan dalam bahasa Melayu. Perenggan demi perenggan. Teratur sedikit bunyinya. Ini 4 perkara utama yang anda perlu siapkan pada minggu ini. Sehinggalah paling lambat hari Selasa pada minggu depan. Mesti siap 4 perkara ini tadi. Baiklah murid-murid. Jangan lupa, kalau kurang jelas, boleh tonton semula untuk mendengar penerangan cikgu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.